Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan menyambung pelajaran masih lagi dalam topik tentang proses hidup manusia. Kita akan mempelajari tentang makanan seimbang dan juga proses pencernaan. Rujuk buku teks kamu, makanan seimbang. Jom kita tengok apa yang dikatakan sebagai makanan yang seimbang. Seimbang dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai balance. Maksudnya kita punya makanan ni mesti lengkap, sempurna, cukup khasiat nutrien yang baik perlu kita makan. Apa contoh makanan yang tak seimbang? Mungkin dia tak ada sayur, mungkin dia tak ada karbohidrat, mungkin dia tak ada lauk, tak boleh. Sekarang kita nak belajar apa contoh makanan yang sihat ataupun seimbang. Okey, ada 4 aras makanan yang seimbang. Boleh tengok, aras ni maksudnya tingkat lah. Tingkat yang pertama sekali adalah aras pertama, aras di mana kita perlu makan secukupnya. Makan sekadar cukup. Secukupnya. Apa contoh dia? Kita perlu makan makanan yang berkelaskan karbohidrat. Contohnya nasi, mi yang ada tepung, bijirin, produk bijirin dan juga ubi-ubian. Ubi-ubian, ni best, paling sedap. Ubi is the best one, the best food ever. Keledek, keladi, kentang, itu semua makanan yang tinggi potasium yang boleh tingkatkan kekuatan otot kamu, kekuatan minda dan akal kamu. Yang kedua, ada aras yang perlu kita makan banyak. Apa benda yang kena makan banyak? Buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang ketiga, perlu makan sederhana, sikit saja ataupun biasa-biasa je. Tak boleh makan lebih-lebih. Iaitu kena makan ikan, ayam, daging, kekacang, susu ataupun produk tenusu macam yogurt dan sebagainya. Yang aras keempat, perlu makan sedikit sahaja. Apa dia? Lemak, minyak, garam dan juga gula. Tengok contoh gambar di muka surat 45. Ni contoh makanan yang seimbang. Ikan, nasi, ada sayur, ada buah, ada tempe. Ataupun kita guna konsep suku-suku separuh. Suku-suku separuh ni apa? Lauk apa? Suku tu nasi, suku lagi tu lauk, separuh tu kalau boleh sayur ataupun buah-buahan. Tu yang kita panggil sebagai makanan seimbang. Okay, kesan makanan yang tak seimbang. Kalau kita makan makanan yang tak seimbang, apa jadi? Tengok tu, seorang lelaki dia suka sangat makan ayam goreng, suka sangat makan aiskrim, tapi tak suka makan sayur. Bukan tak boleh makan ayam goreng, bukannya tak boleh kita ni nak makan aiskrim, tapi tak boleh makan berlebih-lebihan. Tak boleh makan sampailah kita ni tak makan sayur, tak makan benda yang sepatutnya kita makan banyak. Menyebabkan apa jadi? Badan jadi gemuk. Gemuk bukannya awesome. Gemuk ni mengundang penyakit. Kalau boleh kita nak stay, maintain badan kita, tak naklah terlalu gemuk, tak naklah terlalu kurus, sihat walafiat. Okey, baik. Apa lagi kesan kalau makan aiskrim banyak ni? Giginya jadi ompong-ompong, rongak-rongak, rosak, hitam-hitam. Maksud kalau tak nak makan sayur, apa jadi? Susah nak buang air besar ataupun kena penyakit sembelit. Tak boleh nak buang air besar. Sebab tu kena makan buah-buahan, sayur banyak. Sebab tinggi kelas makanan pelawas. Pelawas, melawaskan makanan kita supaya kita mudah buang air besar, atau erti kata lain kita sebut sebagai berak. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak belajar tentang proses pencernaan ataupun proses untuk
perut kita ataupun tubuh kita nak grind, nak hancurkan segala makanan yang kita makan masuk dalam mulut kita ni untuk dihancurkan sehinggalah bertukar menjadi tinja ataupun najis kamu. Sebelum jadi najis tu, setiap makanan yang kamu makan akan ditukar menjadi nutrisi, mengeluarkan nutrisi ataupun khasiat yang kita masuk dalam tubuh badan. Contoh kita makan ayam goreng, ada khasiat dia. Khasiat dia apa? Bagi tenaga, misal kata. Jadi bila kita makan ayam, tenaga tu masuk dalam calur darah dan pada badan kita. Kita nak tengok apa proses pencernaan. Tengok tu gambar apa? Gambar seorang perempuan dia makan biskut. Sedapnya biskut. Okey, dia makan melalui mana? Mulut. Ada gigi. Gigi tu nak hancurkan. Ada lidah supaya boleh gerak-gerakkan makanan tersebut. Ada air liur supaya cebisan makanan menjadi lembut dan mudah ditelan. Bayangkanlah kalau kita ni tak ada air liur. Air liur kita tu dah lah bau. Allah Subhanahu Wa Taala cipta, tak ada satu pun dalam tubuh badan kita ni dia tak ada fungsi. Semuanya ada fungsi yang baik. Bila kita makan biskut ke makan apa ke, air liur ni menyebabkan cebisan makanan. Makanan yang dah digigit-gigit tu menjadi lembut dan mudah telan. Bayangkan kalau kita tak ada air liur, susah kita nak telan. Susah. Jom kita tengok urutan aliran makanan. Ada 5 urutan, 5 tempat proses pencernaan makanan. Yang pertama, dia lalu daripada mulut. Tengok tu. Lepas mulut, dia akan lalu esofagus. Lepas esofagus, dia akan lalu perut. Nampak perut? Seterusnya akan terus masuk ke usus. Dan seterusnya keluar pada dubur. Dubur ni apa? Dubur ni adalah kita panggil sebagai tu yang tempat keluar najis kamu tu, ataupun lubang punggung kamu. Lubang punggung tu yang kita panggil sebagai dubur. Ni ada satu lagu yang kamu boleh nyanyi sama-sama nanti. Waktu dalam kelas nanti kita akan nyanyi. Ikut irama lagu Anak Itik Tok Wi. Tahu tak lagu Anak Itik Tok Wi? Nanti kita nyanyi dalam kelas Lagu dia mudah saja, mesti pernah dengar. Mula pencernaan dari dalam mulut. Tu bukan secret. Nanti kita nyanyi sama-sama dalam kelas Anak itik tok wi mandi dalam kolam. Siapa pernah dengar lagu ni boleh nyanyi lagu tersebut. Okey, seterusnya ni adalah contoh bayangan pencernaan makanan di esofagus. Esofagus ni laluan makanan. Dekat tekak kita ni ada laluan makanan. Ada 2 laluan. Yang pertama esofagus, yang kedua trakea. Trakea ni adalah laluan saluran pernafasan. Itu nanti darjah 4 kita belajar. Tapi yang kita nak belajar ni adalah laluan saluran makanan yang kita sebut sebagai esofagus. Esofagus. Tengok tu, ada makanan yang lalu pada esofagus tu. Dia kata sempitnya laluan ni, ke manakah saya akan dibawa agaknya. Bayangkan kalaulah makanan tu tidak dihancurkan dalam mulut, macam mana ayam goreng yang sebesar-besar tangan awak ni nak masuk dekat laluan ni. Sebab tu penting kita makan pelan-pelan supaya semua makanan tu dihancurkan, dicebiskan menjadi ketulan kecil supaya mudah kita nak hancurkan makanan tersebut. Nampak bayangan di perut tu? Di perut ni kawan-kawan banyak kat sini, dia berkumpul. Lepas tu lalu usus, apa lagi dia nak buat? Tiba sakit perut. Nutrien, nampak ni nutrien diserap ke dalam saluran darah. Akhirnya kita pun buanglah air besar, lalu dubur ataupun lubang punggung. Kami dah jadi tinja dan tak perlukan lagi. Tinja tu apa? Tinja tu najis. Okey. Apa maksud pencernaan? Proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien diserap melalui urutan aliran makanan dalam tubuh badan. Okey, itu saja untuk kelas hari ini.
Wallahu a'lam. Terima kasih. Bye bye.